إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk ancaman untuk orang yang melalaikan solat. Hari ini sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam dibina atas 5 perkara utama dan mendirikan solat merupakan salah satu daripadanya. Kewajipan mendirikan solat terletak di atas bahu umat Islam yang mukallaf, baik lelaki maupun wanita, yang perlu dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan solat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Solat dapat membersihkan diri umat Islam secara daripada dosa-dosa kecil. Dengan itu, solat yang didirikan dengan istiqamah dalam semua keadaan akan membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah kaffaratul lima bainahunna ma lam tushal kabair." Maksudnya, solat 5 waktu dan solat Jumaat ke solat Jumaat yang berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa yang berlaku di antaranya selama mana dia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Menjaga solat juga dan mendirikannya menjadikan hati kita suci dan bersih daripada sifat-sifat tercela, yakni sifat mazmumah. Solat yang didirikan akan mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Hati kita juga akan menjadi tenang, tenteram apabila kita mendirikan solat dan menjaga solat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sehingga 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Maksudnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila dia beroleh kesenangan, ia menjadi sangat bakhil dan kedekut. Kecuali bagi orang-orang yang mengerjakan solat, yaitu mereka yang tetap mengerjakan solat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah kita menjadi sebagian golongan yang mengambil mudah tentang mendirikan solat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di dalam Al-Quran akan ada golongan yang mensia-siakan solat, lalu mereka hidup dengan golongan dengan mengikut rasa nafsu syahwat dan melakukan maksiat. Mereka lah golongan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat dahsyat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalfun a'adha'u as-salata wattaba'u asy-syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maksudnya, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat,
maka mereka akan menghadapi azab seksa di dalam neraka. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tajahid, ihfazillah tajidhu tujahak. Maksudnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Menjaga Allah itu adalah dengan mendirikan solat dan melaksanakan arahan dan meninggalkan segala larangan Allah. Jika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita daripada bahaya di dunia dan di akhirat. Hari ini sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Masih ramai umat Islam yang meninggalkan solat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras kepada hamba-hambanya yang melalaikan ibadah solat secara sengaja, walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir ayat 43 dan ayat 42 dan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maksudnya, setelah melihat orang-orang yang bersalat itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Orang-orang yang dalam neraka bersalat itu pun menjawab, kami dahulu tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka shalah laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan solat, maka dia bertemu Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani. Dinyatakan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahawa seseorang yang meninggalkan solat kerana mengingkari kefarduannya adalah murtad. Manakala mereka yang tidak solat kerana malas, yakni takasul, dan tidak peduli, yakni tahawun, hukumnya fasik dan mereka telah melakukan maksiat. Manakala dalam kitab As-Salah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahawa meninggalkan solat 5 waktu dengan sengaja tergolong ke dalam dosa yang paling besar, dan lebih besar dosanya daripada membunuh, dosa merampas harta orang lain, dosa berzina, mencuri dan minum minuman keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut membuat perbandingan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, bainar rajuli wa bainash syirk wal kufru tarkus shalah. Maksudnya, beza di antara seseorang yang beriman dengan orang yang syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu boleh dihukum kafir sekiranya dia menafikan kewajipan solat. Manakala mereka yang terlupa ataupun sengaja melalaikan ibadah solat dalam waktunya, wajiblah ia menggantikannya dengan segera dalam waktu yang lain. Hukumnya berdosa dan wajib segera bertaubat bagi mereka yang sengaja melalaikannya. Oleh itu, marilah kita tanamkan tekad dalam diri dan menyeru ahli keluarga kita untuk terus bersama-sama istiqamah mendirikan solat fardu 5 waktu, berusaha untuk melakukan solat secara berjamaah di masjid ataupun surau. Sempurnakanlah solat kita dengan melakukan solat-solat sunat seperti solat-solat qabliyah dan ba'diyah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa arahan untuk mendirikan solat fardu 5 waktu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa adab seksa yang sangat pedih akan ditimpakan ke atas mereka yang melalaikan ibadah solat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah yakin dengan janji dan jaminan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjaga solatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat
dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan solat, mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dan marilah kita sama memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس آل حاج ابن المعروف سلطان صالح بن عبد العزيز آل حاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة بك لولي الإسلام ومنتهى مشايخ سلطان شرف الدين إدريس آل حاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana saja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Ya Allah, yang kami serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Ya Allah, jadikanlah masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله
الله أكبر الله يعلم